Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita kemarin memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 88 tahun yang merupakan kes 7068. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah Yarham dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Al-Fatihah. 210 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 7,326 orang. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengingatkan orang ramai untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19, di samping sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri. Terdapat 49 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru yang telah dikesan yang membawa kepada jumlah kluster aktif sebanyak 125 kluster. Kluster-kluster ini ialah kluster 7110 yang mengandungi 21 kes, kluster 6602 yang mengandungi 3 kes, kluster 6597 4 kes, kluster 7068 8 kes, kluster 6839 8 kes, kluster Pasar Gadong mengandungi 2 kes, manakala 8 kes telah dikesan setakat ini berikutan operasi mass swabbing yang dijalankan di kawasan Bukit Beruang pada 29 September 2021. Sementara itu, terdapat 111 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 168 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,043 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,233 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Pusat Pengasingan Kebangsaan telah mencatatkan 2 kelahiran anak damit bagi 2 kes positif COVID-19. Kesemua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,271 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 361,082 ujian. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan langkah-langkah pengawalan yang telah diumumkan pada sidang media Kementerian Kesihatan pada 3 September adalah dengan ini dilanjutkan selama 14 hari bermula Isnin 4 Oktober hingga Ahad 17 Oktober 2021. Dalam tempoh 2 minggu ini, beberapa strategi tambahan akan juga dilaksanakan, seperti agensi-agensi pengkuatkuasaan akan mempertingkatkan pengawasan
ataupun surveillance dan aktiviti penguatkuasaan ataupun enforcement agar orang ramai terus bekerjasama dalam mematuhi arahan-arahan sekatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Orang ramai adalah disarankan dan diperlukan untuk berada di tempat tinggal masing-masing pada setiap malam daripada jam 8 malam hingga 4 pagi. Ini adalah untuk mengurangkan pergerakan serta risiko penularan jangkitan COVID-19. Pengecualian hanya diberikan atas urusan-urusan kecemasan dan mendesak atau menjalankan kerja sebagai petugas critical frontline workers sahaja. Operasi pulih dihasratkan dapat mengawal risiko jangkitan COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi negara yang telah terjejas. Justru setiap lapisan masyarakat dan individu perlu berganding bahu untuk sama-sama membendung penularan jangkitan tersebut. Talian hotline di Pusat Koordinasi Kebangsaan memenangi COVID-19 ataupun N3C yang beroperasi selama 24 jam setiap hari dan disediakan bagi memudahkan orang awam melaporkan sebarang insiden yang didapati melanggar sebarang peraturan ataupun SOP kepada pihak berkuasa. Berikut adalah talian-talian hotline yang dapat dihubungi. 8176 148 8175 148 8166 148 8155 148. Langkah-langkah yang akan sama-sama kita usahakan selama 2 minggu ini akan dikenali sebagai operasi pulih. Sejak langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula disebabkan gelombang kedua COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada 7 Ogos 2021, agensi-agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan serta sukarelawan dan orang awam telah berganding bahu dalam usaha mengawal penularan wabak di negara ini. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata jumlah kes positif jelas masih belum menurun dan pada masa yang sama keadaan di pusat-pusat pengasingan semakin mencapai kapasiti yang maksima di mana pada masa ini penggunaan katil adalah di tahap 78%. Berdasarkan statistik yang diperolehi dalam 2 bulan kebelakangan ini, didapati jumlah kes-kes positif di dalam gelombang kedua ini adalah seperti berikut. Kira-kira 75% belum menerima vaksinasi COVID-19. 17% baru menerima 1 dos vaksinasi COVID-19. Dan hanya 8% telah melengkapkan vaksinasi COVID-19. Mengikut statistik yang ada, kira-kira 1% pesakit akan mengalami kesan jangkitan yang teruk sehingga memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun dalam kategori 5. Setakat ini, tidak ada pesakit yang telah melengkapkan vaksinasi di dalam kategori 5. Daripada statistik berkenaan, ianya menunjukkan betapa pentingnya untuk mempercepatkan peningkatan perlindungan melalui vaksinasi. Usaha ini juga adalah penting bagi tidak membebankan sistem penjagaan kesihatan. Dalam tempoh beberapa minggu ini nanti, kerajaan akan mempertingkatkan usaha dalam memastikan 80% penduduk di negara Brunei Darussalam akan melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 sebelum penghujung tahun 2021.
Ini merupakan satu usaha yang besar memandangkan tarikh sasaran awal bagi mencapai jumlah 80% tersebut adalah dalam bulan Mac 2022. InsyaAllah, negara Brunei Darussalam akan dapat mencapai sasaran yang disebutkan. Semasa sidang media, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga berkata kerjasama dalam kalangan penghulu dan ketua kampung adalah diharapkan untuk sama-sama memantau penduduk-penduduk setempat terus mematuhi segala arahan bagi mengawal penularan COVID-19. Di dalam hubungan ini, saya ingin menyuruh kepada semua penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung di seluruh negara untuk dapat memberikan kerjasama yang padu dalam usaha kita untuk memantau keadaan di mukim-mukim dan kampung masing-masing dengan memastikan orang ramai berada dalam rumah masing-masing dari jam 8 malam hingga 4 pagi. Dan dalam hubungan ini, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung akan dapat menggerakkan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Jawatan Kuasa Kejiranan Kampung ataupun Biro Keselamatan Kampung untuk sama-sama bekerjasama memantau mukim dan kampung masing-masing bagi mencapai objektif kita dalam operasi pulih ini. Pelan transformasi digital Kementerian Pendidikan merupakan strategi jangka panjang dalam melaksanakan pembelajaran digital sebagai norma baharu dalam sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam. Bagi menyokong strategi tersebut, Menteri Pendidikan berkata 3 bidang utama diberikan keutamaan, iaitu teknologi pendidikan, teknologi pengurusan serta enabling policies and infrastructure. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman mengongsikan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN Plus 3 kali kelima yang diadakan secara maya. Menteri Pendidikan juga mengongsikan bahawa Kementerian Pendidikan sentiasa memperkenalkan inisiatif-inisiatif perkembangan profesional untuk meningkatkan kesediaan digital guru dan sekolah serta pemimpin sistem. Yang berhormat juga menyertai mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan East Asia Summit kelima dengan tema Transforming Education, the ASEAN Way, Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions. Mesyuarat dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Filipina. Mesyuarat dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte, Presiden Republik Filipina. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE, Pertubuhan Warga Emas, para sukarelawan dan rakan strategik KKBS mengadakan majlis tahlil dan doa kesyukuran bagi memperingati Hari Antarabangsa Warga Emas yang ke-31. Dengan tema kesaksamaan digital untuk semua peringkat umur, Digital Equity for All Ages. Majlis diadakan secara maya. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis yang disertai oleh lebih 200 orang ini bertujuan untuk mengenang dan menghormati jasa bakti golongan warga emas terhadap keluarga, komuniti dan negara. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB di bawah kendalian Bahagian Hal Ehwal Pelajar mengadakan program munajat secara maya dari kediaman masing-masing yang disertai oleh lebih 600 orang. Menyertai program Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Program adalah salah satu usaha dalam sama-sama menyemarakan aktiviti keugamaan agar negara Brunei Darussalam terhindar dari wabak COVID-19 yang sedang melanda dan semoga wabak tersebut terhapus dari muka bumi.
Hampir 1,000 pek makanan disumbangkan semasa kempen sumbangan pandu lalu di Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Sumbangan daripada pelbagai agensi swasta dan persendirian itu berupa makanan dan barang keperluan anak damit. Antara yang hadir, Dayang Saidah binti Haji Wahid alias Burut, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan pandu lalu tersebut adalah inisiatif sukarelawan Belia Brunei dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Objektif utama kempen adalah untuk menyediakan sebuah platform khusus untuk mengumpulkan sumbangan dari orang ramai bagi membantu masyarakat yang memerlukan ketika ini. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui unit belia bahagian Imarah dengan kerjasama Ashabul Halim, kumpulan belia Masjid Pengira Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Katok, mengadakan majlis khatam Al-Quran belia Masjid senegara bagi menghindari wabak pandemik COVID-19. Acara julung kali itu diadakan secara maya. Antara yang menyertai majlis Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Majlis seumpamanya itu dihasrat untuk memohon ke hadrat ilahi agar negara terselamat dari segala penyakit termasuk wabak pandemik COVID-19. Berikutan penyebaran mesej tular melalui aplikasi media sosial WhatsApp baru-baru ini mengenai perutusan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sempena Harian Terbangsa Warga Emas 2021. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan kes berkenaan sedang dalam siasatan pasukan polis di Raja Brunei. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan dalam perutusan tersebut tidak pernah menyatakan TAP bagi 55 tahun ditunda menjadi 60 tahun. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar jangan sekali-kali terlibat dalam mengeluarkan dan menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih dan tidak berasas serta tidak mudah percaya terhadap maklumat-maklumat yang mencurigakan dan belum dipastikan kesahihannya. Menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi palsu dan direka semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian 2382130 semasa waktu pejabat atau email ke info@kkbs.gov.bn atau layari www.kkbs.gov.bn. Negara Brunei Darussalam kini memasuki tempoh peralihan monsun iaitu tempoh peralihan selepas monsun Barat Daya dan sebelum memasuki monsun Timur Laut. Tempoh peralihan monsun dijangka berakhir pada sekitar hujung November 2021. Sepanjang tempoh ini, kesan angin tempatan iaitu bayu laut dan bayu darat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara berasaskan data klimatologi. Bulan Oktober, November dan Disember adalah bulan-bulan di mana kejadian ribut petir lebih kerap berlaku dan jumlah turunan hujan yang lebih banyak jika dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bagi maklumat lanjut, nasihat dan amaran cuaca terkini, layari aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari www.met.gov.bn atau Facebook dan Instagram @BruneiWeather.